Salam sejahtera dan salam madani. Nama saya Eng Bihun dari College Vocational IAT Aziza. Saya merupakan seorang guru mata pelajaran sejarah dan tajuk kajian tindakan saya hari ini adalah keberkesanan permainan story game The Castle terhadap penguasaan fakta sejarah dalam kalangan pelajar 1 SBM SRF. Melalui PDPC yang telah berjalan sebelum ini, saya menghadapi 3 masalah. Yang pertama sekali, pelajar saya tidak menjawab soalan latihan yang diberi kerana memberi alasan bahawa mereka tidak tahu jawapan. Selain itu, saya perasan bahawa tahap penguasaan fakta sejarah dalam kalangan pelajar, segelintir pelajar masih lemah lagi. Sedangkan fakta sejarah memang sangat-sangat penting untuk bantu mereka menjawab soalan masa penilaian akhir nanti. Tak menguasai fakta memang akan gagal dalam mata pelajaran sejarah. Masalah ketiga adalah pelajar saya sukar memberi tumpuan dan menyebabkan mereka kurang memberi respons semasa sesi soal jawab. Biasanya saya dalam kelas saya akan gabungkan antara slide, nota ringkas dan saya akan buat quiz lepas kelas saya sebagai aktiviti susulan atau saya bertanya beberapa soalan berpantukan apa yang saya ajar. Jadi semasa sesi jawab biasanya yang jawab adalah 2-3 pelajar memang aktif dalam kelas. Yang lain saya panggil nama pun mereka diam sahaja. Jadi fokus kajian saya kali ini adalah untuk meningkatkan tahap penguasaan fakta sejarah dalam kalangan pelajar berdasarkan modul 1 Perang Dunia Kedua Membangkitkan Kesedaran Rakyat melalui permainan story game The Castle. Modul 1 Perang Dunia Kedua ini memang sangat-sangat penting semasa penilaian akhir mereka, terutamanya lepas KSKV telah diubah suai tahun ini. Jadi Perang Dunia memang wajiblah akan keluar masa penilaian akhir, sama ada dia tanya faktor, dasar ataupun kesan sahaja. Jadi untuk objektif saya kali ini, saya ingin meningkatkan keputusan semua pelajar 1 SBM SRF dalam topik Perang Dunia Membangkitkan Kesedaran Rakyat. Jadi objektif khusus saya ada 3. Pertama sekali, saya ingin meningkatkan minat pelajar supaya pelajar lagi aktif dan yakin dalam mata pelajaran sejarah. Sedangkan pelajar saya semasa mereka menjawab latihan, biasanya mereka memang kurang yakin. Asalkan mereka jumpa jawapan yang lain sikit daripada buku teks, mereka biarkan kosong. Selain itu, pelajar dapat mengenal pasti dasar perluasan kuasa Jepun. Sebab dasar perluasan kuasa ini, dia ada dasar perluasan kuasa di Perang Dunia di Eropah, satu lagi kat Jepun. Jadi ada beberapa pelajar saya lah yang mudah keliru antara 2 dasar ini. Objektif khusus saya ketiga adalah supaya pelajar dapat senaraikan faktor kedatangan Jepun dan juga dasar pendudukan Jepun di tanah Melayu. Model kajian saya menggunakan kajian tindakan Chemis Target yang melibatkan 4 kitaran proses, iaitu pemerhatian, refleksi, rancang dan juga tindakan. Kali ini saya hanya fokus kepada kumpulan sasaran 1 SBM SRF di mana pelajar terdiri daripada 31 pelajar, semua pelajar adalah pelajar perempuan. Sebelum saya memaparkan video macam mana saya story game The Castle ini dijalankan, saya ingin terangkan macam mana saya hasilkan game ini. Game ini sebenarnya old school, saya guna cara PowerPoint. Sepenuhnya saya guna PowerPoint, hanya saya telah setting siap-siap semua animasi bersama dengan gambar, bersama dengan transaksi dan juga sound effect. Jadi dia boleh jalan lancar seperti pelajar main game. Dan gambar-gambar semua saya ambil daripada Google, sound effect semua saya ambil daripada YouTube, saya transfer kepada MP3. Jadi macam mana pelajar nak dapat benda ini, saya akan hantar game ini melalui Telegram saya bersama dengan pelajar dan pelajar akan download sebelum kelas berjalan. Jadi game ini size sebenarnya tak besar, hanya dalam 168 MB sahaja. Pelajar akan download. Jika ada pelajar memang ada masalah internet, saya akan bagi pendrive untuk mereka masuk dalam laptop mereka. Dan saya akan pecahkan pelajar kepada 3 hingga 4 orang satu kumpulan supaya pelajar boleh bincang antara ahli kumpulan untuk sepanjang mereka melaksanakan story game The Castle ini. Dan mereka boleh rujuk buku teks lah sepanjang mereka menjalankan aktiviti ini. Jadi sekarang saya akan tunjukkan story game The Castle yang saya hasilkan. Sebenarnya story game ini dilengkapi dengan suara dan muzik latar belakang, tapi tak perlu saya teruskan. Pelajar akan memainkan peranan sebagai watak utama yang membantu Noah, iaitu pemilik istana, untuk mencari bola kristal yang hilang. Jika tidak terkawal, dunia maya ini akan hilang, akan musnah. Jadi pelajar akan mengembara dari satu bilik ke satu bilik, menyelesaikan misi dalam game ini pada masa yang sama menjawab soalan kuis. Jika dia tak jawab tak betul, maka dia tak boleh teruskan game ini. Dia akan hang soalan tersebut sampai dia jawab betul. Jadi ada 3 bilik. Bilik pertama, dalam bilik pertama pelajar akan diperkenalkan dengan buku, magic book. Magic book ini sebelah
kanan, di sana. Kenapa saya letak magic book ini? Supaya saya nak bantu ada pelajar feedback kepada saya lepas dia buat. Cikgu, mana clue? Saya tak dapat cari, terutama pelajar perempuan. Jadi saya letakkan magic book untuk bantu pelajar mencari clue-clue dia. Jadi misi untuk room 1 ini sebenarnya pelajar perlu membuka satu botol misteri. Nak buka botol misteri, dia kena bangunkan pari-pari, kena dapatkan scroll, dan setiap langkah dia kena menjawab soalan dan betul. Contoh macam ni lah, dia pilih lagu dan lagu itu salah, dia kena cari lagi, dia kena klik, dia kena jawab soalan. Contoh macam ini soalan dia. Jika salah dia tak dapat maju ke depan. Yang ni betul, jadi dia boleh teruskanlah game dia. Saya ingin terangkan di sini juga kenapa saya ingin hasilkan game sendiri daripada saya guna media yang sedia ada. Sedangkan kita ada Quizzy, Kahoot yang lebih senangkan. Saya memang ada guna Quizzy masa kelas saya. Jadi pelajar saya dah memang bos biasa sangat dengan quiz, yang menyebabkan bila saya bagi quiz mereka dah alah quiz lagi. Jadi saya hasilkan game ini salah satu sebab pun Quizzy, Kahoot mereka perlukan internet. Jadi pelajar, biasalah ada pelajar feedback kat saya, cikgu saya data habis, sedangkan saya tengok dia main Mobile Legends tak ada masalah. Jadi game ini sepenuhnya tidak perlukan internet. Asalkan dia dapat pendrive saya, cucuk saja dia boleh main sendiri tanpa bantuan daripada saya. Jadi untuk room 1 dia akan dapat satu magic ball dan kita akan pergi kepada room 2. Setiap bilik dia punya misi adalah berbeza. Supaya saya tak nak pelajar bosan dengan game ini. Jadi misi room 2 adalah bilik tidur. Jadi room 2 dia perlu tangkap seekor anak naga. Ini contohlah, jika pelajar tak dapat cari clue, dia akan tekan magic book itu, ramai-ramai akan terbang keluar untuk bantu dia dapat clue dia. Jadi setiap kali untuk room ini dia tangkap anak naga itu, dia kena jawab soalan. Sebenarnya banyak soalan yang dia kena jawab untuk room ini, tapi feedback daripada pelajar saya yang paling minat sekali sebenarnya room ini. Dia rasa bila dia tangkap dia anak naga itu lari, dia rasa sangat seronok. Jadi saya pun ingin terangkan di sini kenapa game ini macam fantasi sangat. Tak ada kaitan dengan perang, tak ada kaitan dengan sejarah. Sebenarnya semua gambar-gambar, semua anak naga ini adalah cadangan daripada pelajar saya. Sebelum ini template game tak macam ini, dia lebih kepada template game yang normal. Lepas itu pelajar hantar gambar kepada saya, hantar anak naga, saya crop keluar dan saya masukkan dalam game ini. Saya pun bagi tahu pelajar, jika kamu nak saya pilih cadangan kamu kena tumpu dalam kelas saya, baru saya akan pilih cadangan kamu dan saya akan masukkan. Lepas ni junior-junior kamu pun akan main game ini. Jadi pada akhirnya dia akan sembunyi lah if ini anak-anak dia ini akan sembunyi di bilik. Sebenarnya dia klik mana pun dia kena jawab soalan. Dia ada setting siap-siap, dia klik mana pun soalan akan pop up dan dia kena jawab. Dan akhir sekali dia akan bantu If untuk kembalikan kuasa dia dan dia akan terima satu magic stick sebagai tanda terima kasih oleh If ini. Jadi dia akan pergi ke room ketiga. Ini room ketiga merupakan bilik terakhir untuk game ini. Dalam bilik ketiga ini, seperti macam semua pari-pari telah ditidurkan, dibekukan, dan misi bilik ketiga sebenarnya adalah untuk menyelamatkan pari-pari, mengembalikan keadaan. Jadi sebenarnya dia akan dapat satu botol misteri yang sama seperti room 1. Jika ada pelajar yang dapat linkkan game ini dari room 1 sampai room 3, maka dia cepatlah. Jika tak dapat, dia kena ambil masa lah untuk dia cari mana clue dia. Jadi pada akhirnya pelajar akan dapat bola kristal ini di belakang pari-pari. Dan saya ingin terangkan juga, game ini bukan sahaja membantu pelajar menghafal fakta. Macam mana game ini dapat membantu pelajar menghafal fakta, iaitu sambil mereka buat game ini, sambil mereka mencari fakta. Pelajar KV kebanyakannya bukan pelajar yang pandai menghafal. Jadi saya pun bukannya harapkan mereka dapat hafal satu buku teks. Bagi saya, antara 3 faktor, mereka dapat 2 faktor pun dah bersyukur dah.
asalkan mereka dapat jawab dalam exam nanti. Okay, jadi sepanjang mereka bermain, saya akan mulakan serentak lah dan pelajar akan bersaing antara kumpulan. Pada masa yang sama mereka hafal fakta dan mereka akan bekerjasama antara satu sama lain. Okay, jadi keadaan dah dikembalikan, bola kristal akan dikembalikan kepada Norwa dan pada akhir cerita ini magic book ini akan dihadiahkan kepada pelajar sebagai tanda terima kasih. Okay, jadi tamat game ini. Okay, jadi intervensi saya menggunakan ujian pra-ujian adalah latihan yang saya bagi kepada pelajar. Didapati bahawa dia punya markah sangat tidak memuaskan. Okay, hanya ada 2-3 pelajar yang memang cemerlang sahaja dapat 15-16 macam ni. Yang lain kebanyakan bawah 10. Okay, jadi saya menggunakan story game The Castle dan untuk pasca ujian saya menggunakan Quizzy. Okay, kenapa saya nak gunakan Quizzy? Sebab saya nak cepat dapat data. Okay, Quizzy senang kita boleh mendapat data dan boleh jimatkan masa saya semasa PTPC. Sebab PTPC sejarah untuk KV memang sangat-sangat terhad. Kita hanya ada 17 jam sahaja dalam satu semester untuk habiskan semua silibus bersama dengan PB pelajar. Okay, ini dapatan kajian saya. Jadi secara keseluruhan semua soalan ada peningkatan lah. Pelajar dapat menguasai fakta sejarah walaupun bukan semua. Okay, sebab bukan semua pelajar cemerlang dalam menghafal fakta. Memang tujuan saya nak mereka lulus saja. Seperti yang saya bagi tahu, 3 fakta kamu dapat 2 pun cukup. Sebab masa exam, jika tanya soalan pun dia bukan nak kamu senarkan semua fakta. Okay, kamu mungkin dia minta 2 sahaja dan memadai. Okay, jadi daripada soal selidik yang saya buat bersama dengan pelajar, jadi pelajar kelihatan lebih bersemangat lah dan memberi respon yang pantas, lebih yakin dan menggunakan masa yang lebih singkat dalam menjawab dan pelajar dapat jawab soalan dengan betul. Di refleksi saya, tahap penguasaan fakta sejarah dalam kalangan pelajar semakin meningkatlah. Permainan story game The Castle dapat meningkatkan minat pelajar dan pelajar sambil bermain sangat berkesan untuk PDP sejarah. Okay, sebab banyak pelajar feedback masa kelas itu. Kelas itu lebih meriah lah daripada biasa yang diam saja masa saya bertanya. Okay, jadi cadangan saya yang pertama sekali meluaskan penggunaan permainan kepada tajuk-tajuk lain. Ini juga salah satu sebab saya buat template ini dengan lebih umum. Sebab silibus sejarah akan sentiasa berubah. Jadi jika ubah, nak ambil template ini pun boleh digunakan. Walaupun mata pelajaran berbeza, walaupun silibus sejarah mungkin ada perubahan. Okay, jadi yang kedua saya nak melibatkan pelajar dalam proses penambahbaikan. Ini yang apa saya buat sekarang supaya pelajar hantar feedback kepada saya untuk mengubah soal apa game ini. Dan last sekali membanggakan modul pembelajaran berdasarkan permainan. Okay, inilah salah satu sebab kenapa pada akhir cerita story game ini dihadiahkan kepada pelajar. Sebab saya nak teruskan perjuangan game ini. Maksudnya saya nak buat episod 2, episod 3 sampai habis di mana dia akan melengkapi semua tajuk sejarah jika boleh. Okay, masih dalam usaha lagi. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih.